Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 187, yang mana kita sedang bincangkan akhir berkenaan hukum hakam tentang Ramadan dan puasa, walaupun kita lepas tapi kita nak ambil sekarang. Yang mana kita bincangkan itu bermula dengan ayat Allah Ta'ala nyatakan uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan malam Ramadan itu rafath ila nisaikum, mana untuk bersama-sama dengan isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka dah pakai kamu dan anda pakai mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtalun anfusakum fataba alaikum, Allah Ta'ala tahu bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu. Maksudnya dalam para sahabat zaman dahulu, mereka membuat janji untuk tidak menyentuh isteri pada waktu malam Ramadan, dan bahkan dia menyatakan mereka dulu ingat lepas isyak yang terakhir, atau sesiapa yang tidur lepas maghrib masuk waktu isyak, maka tak boleh makan dan minum mereka besok hari. Jadi turun dalam Al-Quran, Allah Ta'ala terangkan bahawa benda berkenaan tak Allah Ta'ala ampunkan mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makanlah dan minumlah, mana maksud dia halal apa benda yang nak dibuat, sehingga nyata kepada kamu nyata kepada kamu fajar, cahaya terang siang dan gelap malam daripada fajar. Thumma atimmus siyama ila lail, yang sambungan hari ini kita akan ambil berkenaan dengan sempurnakanlah puasa hingga waktu malam. Dan hari itu kita ada masalah yang terakhir, kita ada setengah para ulama menyatakan siang itu siang macam di maghrib tu kan, kita matahari itu terbenam, terbit matahari itu terbenam matahari itu berbuka puasa. Ada yang berpendapat terbit matahari pertemu bulatan itu adalah siang, tapi pendapat itulah marjuh berdasar pada hadis Nabi SAW yang Nabi tegur, Nabi terang pada para sahabat. Nabi kata inna Bilal yu'adzim bil lail, Bilal sunyi Bilal azan waktu malam. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Nabi kata fa idza adzana Ibnu Ummi Maktum, bila azan saja, menyeru saja Ibnu Ummi Maktum, fa amsikun, kata berhenti. Mana makan minum boleh berterusan, bila azan makan lagi tak ada masalah, tapi bila mana azan Ibnu Ummi Maktum maka berhenti. Maksudnya kat situ menunjukkan bahawa tahap terakhir untuk berhenti makan adalah bukan matahari terbit syuruk, tapi fajar tu, fajar subuh tu, itulah menjadi garis panduan dia, bukannya matahari itu sendiri. Faham Tapi ketika berbuka, matahari itu menjadi ukuran kita, huruf. Bukannya kita panggil hilang sampai hilang terus mega malam, mega cahaya matahari langsung, tak ada. Tapi ketika mana siang, tak, terbalik. Siang ketika subuh ataupun permulaan puasa, dia mesti bermula dengan terbitnya fajar, bukannya terbitnya matahari. Bulatan, bukan tunggu matahari tu bulat baru kita berhenti makan, tak, bukan itu. Faham Dan sambung hari ini. Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam, sehingga ke malam. Ini memastikan bahawa berbuka ketika terbenamnya matahari secara hukum dan juga syarak. Sebagaimana datang dalam kitab Sahihain daripada Umar bin Khattab anhu, baginda bersabda, beliau berkata, baginda dalam sabda Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-saimu. Idza aqbala al-lailu min hahuna, bila datang malam daripada arah sini, okey, wa adbara an-nahar min hahuna, dan juga terbenam matahari daripada menghilang atau perginya matahari siang daripada arah sini. Menilah matahari kan, bila matahari bergerak tu kan, malam datang dari sini, malam datang dari sini, siang hilang dari sini kan. Bila matahari terbenam kan, malam mendatang, siang menghilang. Maka dia berkata, bila sampai macam itu saja, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Anybody yang fasting, maka itulah waktu dia kena berbuka. Dan maksud, dan memang kita kata asas dia adalah jatuh datang je malam dah mula datang, siang dah mula pergi, maka ia telah dikatakan maghrib tempat di mana waktu untuk orang tu mengira sebagai waktu untuk dia berbuka.
Adapun ketika bersahur macam kita kata, dia benarkan makan dan minum, tapi sehingga azan subuh. Azan subuh saja itu untuk solat subuh fajar, maka seorang tu kena berhenti makan. Bukannya tunggu siang datang sini nampak siang datang malam lari baru makan, tak, bukan. Dia tak ada macam tu. Dia adalah fajar. Tapi adapun kalau dia kata berbuka puasa, ya, dia punya matlamat ataupun hujung tempat diperhatikan adalah bila matahari tu terbenam saja, maka itu automatik kita nampak dah sini malam dah mula datang, siang dah mula hilang, maka berbukalah orang yang berpuasa tadi. Ya. Dan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Dan sentiasalah seorang manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini kita dah terangkan hari itu. Mana bila orang tu berbuka, segera dia mengikut kaedah sunnah Nabi SAW, makan benda yang tinggi dan glukos. Tapi ialah kita mudah, tamar lah paling tinggi. Kalau durian manis tapi bukan, okay? Ini air tebu kan, manis tapi bukan. Pasal dia ada sebahagian buah-buahan ni tinggi dan sukros. Fruktos dia biasa, kalau fruktos dia lebih dekat hampir kepada glukos. Masuk dalam badan manusia terus menjadi glukos. Tapi kalau dia kata benda-benda yang lain, manis belum tentu lagi. Jangan kita manis saja ni, manis stevia ke? Bukan. Dia nak glukos, bukan stevia. Ya, orang kita kesihatan mungkin gula stevia, manis tapi tak ada glukos. Tak boleh lah pula langsung. Kena ada apa dia panggil yang matlamat asal. Dari sisi saintifik macam tu. Dan bahkan tu sebab kita terangkan dulu, jangan berbuka dengan benda berat. Bila walaupun dah depan Ramadan, kena bagi tahu sekali lagi. Kan nanti tak percaya, nanti dalam Ramadan buat lagi. Datang Ramadan buat pula. Kita bagi tahu dah, kasih ingat dah. Tapi sampai Ramadan kan buat sekali lagi. Mana suka makan makanan banyak-banyak waktu mula buka puasa. Sedangkan waktu berkenaan patutnya seorang tu bila Nabi sebut sentiasa umatku dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Maksud dia berbuka dengan cara Nabi SAW. Menyegerakan berbuka kita tahu, bukanlah macam kita kata jadi macam kelang kabut, bawa kereta laju-laju. Sebab apa nak segerakan berbuka? Tapi kalau kita segera buka sampai kat rumah, melantak sup ekor dan sebagainya, benda tu tak segera lagi. Pasal badan kita bila kita berbuka, kalau kita makan benda-benda yang berat, dia tak akan diketahui oleh badan kita melainkan lepas 2 jam. Tengok makanan kita makan lah, more or less 2 jam. Ada yang makan sampai 5 jam baru dia bertukar menjadi glukos untuk dipakai oleh badan. Jadi kita bukan semua makanan yang kita makan tu makan terus bertenaga. Macam bagi makan, asal tak kuat lagi, tak, bukan. Maksud dia perlu dihadamkan dahulu oleh badan kita. Dan macam kita terangkan dulu, ketika mana petang hari orang tu berpuasa, waktu tu glukos tak ada dalam darah langsung, maka badan dia akan buat tindakan menghancurkan semua lemak-lemak dia, hantar ke hati untuk tukar jadi glukos. Mana tengah buat proses ni, hancur sel, hantar ke hati. Dia hati buat kerja. Mana dan makanan glukos yang dipakai, yang dibuat, yang ditukar oleh hati dengan segera tadi, digunakan untuk melihat, mendengar, bercakap dan sebagainya. Bukan untuk buat kerja berat, tak. Untuk benda biasa, untuk sustain nyawa kita. Tapi bila kita makan benda berat, maka automatik dah jadi 3 kerja. Hancur sel, pandang, lihat, dengar dan sebagainya. Kemudian ada apa? Menghadamkan makanan. Menghadamkan makanan pakai tenaga juga. Yang pening kepala macam, tapi ustaz kan makanan tu masuk, apa asal tak boleh pakai? Tak boleh. Pasal makanan yang masuk tadi perlu dihadam. Dan menghadamkan makanan perlukan pada proses. Dan proses tu perlu pakai tenaga. Dia bukannya free macam tu. Sebab Nabi orang tu buat 3 benda serentak kan, jadi dia akan tidur. Sebab badan dia okey, nak berhentikan hantar sel, hancurkan lemak dan sebagainya, tak boleh, dan tak ada glukos baru. Berhentikan otak dia, jantung dia sebagainya, matilah orang tu. Jadi buat apa? Dia buang dia kemudian dah lagi ni untuk menghadamkan makanan. So macam nak buat itu? Dia akan tutup tengah-tengah, dia akan tutup bahagian penglihatan, pendengaran dan juga segalanya. Bagi hibernate. Tak mati tapi hibernate. Tu ngantuk. Jadi seorang tu kalau dia buka puasa dengan cara yang salah, dia sebenarnya buka puasa pukul 7.30, tapi sebenarnya makanan betul-betul ada dalam badan dia dalam pukul 10.30, 11.30. Sebab kita lihat orang yang makan banyak-banyak, dia akan tidur. Lepas tidur dia jaga balik berapa? 10, pukul 11. Waktu tu badan dia boleh tahu ada apa? Ada glukos. That's point. Mana orang tu kalau makan dengan cara yang salah, dia akan tidur sampai malam. Jadi mana rugilah, rugi. Kan, rugi. Pasal dia sebenarnya dia tak mengikuti saranan Nabi supaya berbuka dengan segera. Hentikan proses berlapar tu dengan segera. Cara dia dengan makan perkara benda yang mempunyai glukos yang tinggi. Madu mahal lah. Dan Nabi pakai tamar tu antara murah. Kat Malaysia banyak ke tamar masuk. Kan, bertan-tan masuk dipakai. Ramadan tu jual tamar, semua kedai ada tamar. Tak ada kedai tak ada tamar.
Sekarang tambah pula tambah yang fresh lah, yang kering dan sebagainya. Jadi makanlah, makan yang mana yang Nabi sarankan. Kerana itu ada kebaikan. Dikeluarkan hadis ni oleh Bukhari Muslim juga Mana hadis ni dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Maksud dia penyempurnaan puasa tadi bermula dengan terbenamnya matahari dan dia kata apa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah anhu bagi daripada Nabi SAW, dari Nabi SAW bahawa berkata Allah Azza wa Jalla, inna ahabba abdi ilayya a'jaluhum fitra. Inna ahabba abdi ilayya a'jaluhum fitra. Sebenarnya hamba paling aku sayang, paling aku suka di sisiku adalah yang paling segera di kalangan mereka ni yang berbuka. Dia bukanlah maksud tadi bukan kupu gapah, bukan kelang kabut, tak, tapi dia segerakan berbuka. Dia tak tangguh-tangguhkan. Bahkan saranan Nabi ini untuk memberitahu supaya jangan sampai ada orang tu dia panjangkan, lewatkan berbuka. Contoh macam bukan makan benda berat-berat tadi, makan benda berat sekaligus, tapi mungkin dia sengaja nak lepas isyak pun nak makan. Kenapa tak makan ni? Tak ada, saya tunggu lepas isyak. Pasal makin lama berlapar dia rasa makin bagus. Jawapan yang salah. Allah Ta'ala suruh bersampai saja waktu malam, maka sila berbuka. Itu cara kita. Mana berdasar pada umat Islam punya kaedah berpuasa. Ada pun bangsa-bangsa lain mungkin ada sambung sampai tengah malam dan sebagainya, terpulang pada mereka. Kita umat Islam, tanda kita Muslim adalah kita mengikuti arahan Nabi SAW. Dan bila Nabi sarankan dan Nabi tekankan supaya seorang tu berbuka dengan segera, maka buka dengan segera. Tak ada cara lain lebih baik daripada cara Nabi SAW. Dan riwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau berkata hadis yang tadi dia katakan Allah kata hamba yang paling aku sukai adalah yang paling segera berbuka. Hadis ni adalah hadis hasan, gharib, maksud jalan periwayatan dia satu, kurang daripada, bukan mutawatir. Dia actually maksud dia jalan periwayatan dia seorang daripada sahabat Nabi seorang, atau dari tabi'in seorang, tak ramai. Kalau dia kata 2 orang yang aziz, kalau ramai 3 orang ke atas sampai 10 sampai 9 dipanggil sebagai sebagai masyhur. Tapi kalau lebih 10 orang ke atas, dia dipanggil mutawatir. Di bilangan perawi kita belum masalah benda tu. Kata kisah benar ni boleh berlaku datang melalui seorang. Kan kisah benar boleh datang melalui daripada seorang saja, tak semestinya mesti ramai. Tapi bila ramai itu mustahil mereka berpakat untuk menipu. Dia kemustahilan tu tinggi. Tapi kan dia kata macam seorang tu dia masih lagi boleh jadi kebenaran. Baik, dengan sebab itu kita kata hasan gharib. Mana gharib tu maksud dia mana dalam periwayatan dia seorang saja. Dan diriwayatkan oleh Ahmad juga, daripada Ahmad juga, bahawa Laila isteri kepada Bashir bin Khasasi, dia seorang isteri wanita nama isteri kepada Bashir ibnu Al-Khasasiyah. Beliau berkata, aku ingin untuk berpuasa 2 hari secara berturut-turut. Lalu Bashir atau suami aku telah melarang aku. Dan beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang daripada perkara berkenaan. Mana straight untuk 2 hari dan sebagainya, Nabi tak benarkan. Dan baginda bersabda, melakukan perkara berkenaan golongan Nasrani. Yaf'alu dzalika an-nasara. Yang buat perkara macam tu, puasa straight 3 hari, 4 hari dan sebagainya, adalah golongan Nasrani. Nabi kata walakin sumu kama amarakumullah, tapi puasalah kamu sebagaimana Allah Taala perintahkan. Pasal Allah Taala kata thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. Sehingga waktu malam, sampai waktu malam maka berhentilah kamu berpuasa. Itu arahan Allah Taala. Fa idza kana al-lailu fa'aftiru, maka bila datang saja waktu malam maka berbukalah. Itu arahan Allah Taala melalui pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka stop. Jangan kita puasa. Tapi masyarakat kita rasanya insya-Allah mula makan cepat. Tak ada masalah ke ada orang kita jumpa yang puasa straight 2 hari sehari ke tak ada saja lewat ke pukul 10 malam, tak ada kan. Lagi cepat lagi bagus kan. Menggeletar kaki duduk depan meja tu nak makan berpuasa. Itu sudah kebaikan, tapi pilih makanan dia. Macam saya kata, pilih makanan. Jangan nanti orang tu berbuka cepat tapi makanan sampai dalam badan dia lewat. Okey. Faham Dan kerana ini juga datang dalam hadis ni, kerana ayat Quran Allah kata summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah. Apakah kita kena berhenti makan start daripada nyata pada terang siang gelap malam, nyata saja, maka kita kena berhenti makan. Tapi sempurnakan perbuatan kita berhenti makan tadi sehingga malam. Sehingga malam. Kerana ini telah datang dalam hadis-hadis yang sahih, larangan daripada meneruskan berpuasa, menyambung puasa. Dan bahawa bahawa iaitu perbuatan menyambung puasa ni adalah menyambung puasa 1 hari dengan hari yang berikutnya, straight 2 hari 3 hari. Dan dia tak makan di antara 2 hari berkenaan sebarang makanan.
Telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, la tuwasalu. Tuwasalu, jangan kamu meneruskan berpuasa berpanjang-panjang, berpuasa berpanjang-panjang, menyambung-hubungkan puasa. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, innaka tuwasilu. Engkau kami dapati engkau menyambung puasa. La tuwasilu. Jadi Nabi kata mereka, jangan kamu menyambung puasa, menyantungkan puasa dengan puasa yang hari berikutnya. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, engkau mencantumkan puasa. Qala, Nabi berkata, fa inni lastu mithlakum. Sesungguhnya aku tidak seperti kamu. Aku bukan seperti kamu. Inni abitu. Aku tidur malam. Yut'imuni rabbi wa yasqini. Memberi makan aku ni Tuhanku, dan juga dia beri minum kepadaku. Dan aku bukan macam kamu. Ada satu ayat Nabi kata, lastu kahatikum. Aku bukan macam kamu. Nabi beritahukan nak tunjukkan baginda special. Tapi nak menunjukkan bahawa benda berkenaan tak dibenarkan untuk orang lain. Pasal Nabi dapat benda berkenaan. Okay? Tapi kalau dia kata ada separuh kumpulan yang pelik-pelik ini, dia kata, tapi macam Nabi kita boleh dapat juga. Dia kata, dia nak benda yang Nabi dapat. Ini benda khususiat Nabi SAW. Puasa straight 3-4 hari straight, itu tanpa berhenti-berhenti, itu untuk khas untuk Nabi sahaja. Jangan kita buat. Bila Allah Ta'ala berikan arahan pada kita, summa atimus siyam ilal lail, Nabi pun arahkan kita, maka ikut arahan Nabi. Itu sebab kenapa dalam perbuatan, dalam benda yang Nabi buat, dia bagi dua. Satu yang Nabi lafazkan, satu yang Nabi lakukan. Ada benda kadang-kadang Nabi lafazkan, ada yang Nabi lakukan. Benda yang kita dituntut ke atas kita ikuti adalah apa yang baginda lafazkan. Arahan Nabi kata buat begini, itu yang kita dahulukan daripada perbuatan yang Nabi buat. Contoh macam kita kata berkenaan dengan apa? Minum berdiri, kan minum berdiri. Nabi larang, Nabi kata jangan minum berdiri. Tapi Nabi buat. Perbuatan Nabi tadi menurunkan level daripada benda tu haram kepada jadi makruh saja. Kurang afdal. Okay, tapi kalau dia kata orang tu buat, tak menjadi masalah, tak berdosa. Tapi kalau dia kata Nabi larang, Nabi tinggalkan, maka benda tu akan jadi haram. Contoh macam makan dengan tangan kiri. Mana pusing mana pun tak boleh. Okay, tapi tak, walau pusing mana pun takkan lepas. Nabi garakkan, Nabi suruh, kemudian Nabi tak tinggalkan langsung, maka benda berkenaan jangan kita langgar. Tapi kalau kata benda yang Nabi arah macam ni, macam tadi kan Nabi kata la tuwasilu, jangan kamu menghubungkan puasa, cantumkan puasa. Lalu bila para sahabat kata, Rasulullah engkau berpuasa macam tu, Nabi kata aku bukan macam kamu. Perbuatan Nabi tadi bukan jadi ikutan kita direct. Yang kita buat dahulu adalah apa yang Nabi lafazkan. Dahulukan di antara lafaz dengan perbuatan, dahulukan lafaz dahulu. Perbuatan tadi pasal kita bimbang benda berkenaan, ada perkara yang Nabi suruh kita buat, tunjukkan, tapi Nabi tak suruh kita ikut. Macam contoh macam Nabi kata kencing berdiri dan sebagainya, ada larangan. Kemudian Nabi buat kencing berdiri. Kencing itu kurang afdal lah maksud dia, bukannya maksud dia tak boleh. Faham? Dan perbuatan Nabi tadi untuk mengurangkan level dia saja. Jika tidak, benda akan jadi haram. Faham Jadi macam dengan masalah tadi puasa, menghubungkan puasa. Contoh macam perbuatan ada zaman kita sekarang ni, orang dikatakan puasa sepanjang bulan, sepanjang tahun dia puasa. Datang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia puasa 3 bulan. Dia biasa orang buat macam ni, orang ikut tarekat. Dia bukan daripada ikut sunnah Nabi, tak ada macam tu. Bahkan Nabi larang puasa berterusan. Bahkan zaman para sahabat Nabi SAW dulu, ada beberapa orang sahabat yang buat perangai macam ni. Dan Nabi sekat. Antaranya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ibn Amr bin As, yang dia puasa sepanjang tahun, setiap hari. Dan dia bangun malam setiap malam. Setiap malam dia bangun malam. Dia khatam Quran tiap-tiap hari. Jadi bila benda tu sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata pada dia, kata dua, sama ada kau datang jumpa aku atau aku datang jumpa kau. Tapi bila Nabi tu tak datang, Nabi pergi rumah dia. Dan Nabi soal jawab dengan dia. Soal jawab dengan dia tu pasal Nabi terangkan benda tak boleh. Nabi sekat dia. Bahkan dalam limit berkenaan, Nabi benarkan untuk dia puasa 15 hari je. Sebulan 15 hari paling banyak. Bila Nabi sarankan untuk dia puasa selang sehari kan. Mana dari riwayat Imam Muslim ada datang 15 hari je. Mana 15 hari saja sepatutnya dalam sebulan seorang tu berpuasa, jangan lebih. Kecuali Ramadan lah, yang datang bulan Ramadan tadi kena puasa. Tapi kalau dia kata bulan yang lain, maka jangan puasa lebih daripada 15 hari. Ini arahan Nabi kepada dia. Walaupun dia kata aku mampu lebih. So Nabi sekat. Sekatan Nabi tadi, itu yang patut didahulukan berbanding dengan apa? Berbanding dengan kita kata amal terbuka yang kita nak buat. Tak boleh. Pasal kita kata kalau perbuatan macam tu, kita kata ada masalah. Pasal orang tu buat macam tu, dia akan ada masalah. Pasal dia tak mematuhi arahan Nabi secara direct. Nabi dah larang, tinggalkan. Jangan persoalkan tok guru kita buat apa. Tapi ustaz saya, tapi guru saya, tak ada. Terus keluarkan benda berkenaan. Dan Nabi sekat dan tinggalkan. Walaupun siapa sekalipun datang, jangan ikut. Faham Okey.
Jadi bila Nabi sendiri, Nabi sekat para sahabat. Nabi kata, aku lain, aku tak seperti kamu. Okey. Jadi maka mereka, dari para sahabat Abu Hurairah kata, lalu mereka orang ramai tak berhenti daripada menghumburkan puasa. Okey. Lalu baginda pun terus, dan larang tak dengar juga, Nabi terus 2 hari dan juga 2 malam. Kemudian mereka nampak anak bulan. Ya, kemudian nampak anak bulan. Lalu apa? Lalu baginda bersabda, kalaulah bulan lewat, aku lebihkan lagi untuk kamu. Kalau bulan tak datang, aku akan sambung lagi. Dia kata. Mungkin waktu tu mungkin nak start Ramadan atau kan Nabi atau mungkin ketika tu dalam bulan Ramadan, Allah Taala alam, tapi maksud dia puasa tu tengah berlaksana. Jadi dia nak buat ikut macam Nabi. So kalau dia kata bulan naik, dia berhenti, stop. Jadi logiknya yang para ulama nyatakan ini adalah hadis yang datang ketika akhir Ramadan. Kan akhir Ramadan Nabi puasa sampai hujung tu kan, straight tak buka makan, dia orang pun ikut tak nak makan. Tapi tiba datang bulan Syawal punya anak bulan, maka Nabi berhenti. Nabi kata kalau lebih bulan tak datang lagi, aku tambah lagi. Nabi kata. Ini perbuatan Nabi tadi kita tahu macam di situ hadis Nabi, perbuatan tadi adalah benda yang bukan kita ikut. Ini benda dia banyak para sahabat Nabi SAW. Contoh macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pun pernah sekali, dia bila ambil uduk, dia ambil saya pangkal lengan. Ni. Pangkal ni. Dia basuh sampai sini. Lepas tu bila salah seorang tabi'in tegur, kan dia datanglah hadis Nabi yang Nabi kata, sesungguhnya orang yang beriman itu bertumpuk dan juga berbelang putih, bercahaya di kepala dan juga di tangan. Dia kesan wuduk. Mana orang muhajjalin, mana bertumpuk putih dan juga dia berbelang putih di tangan dengan wuduk. Jadi dia pergi panjangkan sikit dia punya cahaya tu, dia kata. Tapi bila dia yang cerita yang kena faham sekarang, bila tabi'in tu nampak, tabi'in tu tegur, Abu Hurairah kata apa? Kalau aku nampak engkau tengok aku takkan buat. Kalau aku nampak engkau tengok aku takkan buat apa yang aku buat. Mana dia buat tadi dalam keadaan dia rasakan macam tu, tapi dia tak suruh orang ikut apa yang dia buat. Macam tu keadaan sahabat Nabi macam tu juga. Nabi sendiri, Nabi SAW adalah panduan. So para sahabat punya juga benda, dia actually dahulukan apa yang mereka lafazkan banding apa yang mereka buat. Ini balik pada masalah fake dan sebagainya. Ini ada di antara aturan para ulama untuk letakkan hukum. Kita dahulukan apa yang Nabi lafazkan atau apa yang daripada kata-kata Nabi berbanding dengan apa perbuatan. Juga masalah perbuatan para sahabat macam tu juga. Dahulukan apa yang dilafazkan. Dahulukan apa yang dilafazkan banding dengan apa yang dilakukan. Kerana orang kata kalau aku nampak kau buat, kau tengok, aku takkan buat depan kau. Menunjukkan bahawa dia pun mengelak daripada orang ikut-ikut dia. Jadi Jadi apa dia kata, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Okey. Demikianlah dikeluarkan juga oleh Bukhari Muslim larangan daripada menghubungkan puasa daripada hadis Anas dan Ibnu Umar dan Aisyah. Selain Abu Hurairah, ada juga daripada Anas bin Malik, Ibnu Umar dan juga Aisyah radhiyallahu anha, yang mana larangan daripada puasa berterusan 3 hari 4 hari straight. Dan telah sabit larangan daripadanya bukan daripada satu bentuk, daripada berbagai bentuk. Dan telah sabit bahawa di antara perkara tersebut adalah di antara khusus untuk Nabi SAW sahaja. Tak boleh seorang tu tiru. Okey? Dan dan bahawa baginda SAW laksanakan benda tersebut, baginda dikuatkan untuk itu dan juga dibantu oleh Allah Taala untuk buat benda berkenaan. Dan yang zahirnya apa yang jadikan makanan dan minuman pada hak baginda SAW, ia hanyalah secara simbolik, bukannya secara fizikal. Okey. Jadi kalau dia kata kalau tidak, maka kalau tidak, Nabi SAW tidak akanlah menghubungkan puasa tadi secara spiritual. Tak, Nabi SAW buat secara fizikal. Mana benda tu tadi kita kata secara spiritual ni Nabi SAW diberi makan Allah Ta'ala dan juga diberi minum. Dan benda tu kita kata tak pelik. Kalau ikutkan nak kenyangkan, Allah Ta'ala boleh kenyangkan manusia ni. Kerana dekat dunia, dekat udara kita ni ada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dan sebagainya. Maka untuk air itu datang pun boleh. Itu hak Allah Ta'ala beri kepada baginda SAW, bukan kepada kita. Okey. Jadi secara tak langsung kita kata perbuatan orang tu suka untuk tahan diri, maka benda tadi tidak digalakkan. Adapun siapa yang suka untuk menahan diri setelah terbit fajar, terbenam matahari sehingga waktu sahur, maka sebahagian para ulama kata boleh untuk dibuat benda berkenaan. Walaupun kita kata sebenarnya tak sepatutnya berlaku. Perbuatan melengah-lengahkan berbuka puasa adalah tidak elok. Kemudian datang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, la tuwasilu yang kamu menghubungkan, mencantumkan puasa berturut-turut. Fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang nak hubungkan juga, nak juga straight, nak juga macam tu, maka
boleh untuk dia, maka cantumkanlah puasa dia sampai waktu sahur je. Until sahur kena makan. Sahur kena makan. Paling kurang sahur kena makan. Lalu para sahabat berkata, qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menghubungkan puasa. Nabi kata, inni lastu kahatikum, aku bukan macam kamu. Inni abitu li mat'ami mat'imun. Ya ni mat'imun ya yut'imuni wasaqin yaskini. Dia kata, sesungguhnya aku bukan seperti kamu. Aku tidur waktu malam, aku ada makanan yang aku dimakan dengannya, dan juga ada yang memberi minum padaku. Ini maksudnya Allah Ta'ala lah yang beri minum dan makan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan dikeluarkan hadis dari Bukhari Muslim juga. Maksud dia, Nabi kata kalau nak sangat, then paling ujung kena time sahur tu kena makan juga. Tak boleh dia tak nak makan. Maksud dia tak boleh cantumkan straight 2 hari. Tak, bukan langsung. Jadi dia orang kata, Rasulullah engkau tak buat macam tu. Nabi kata, aku bukan macam kamu. Aku ni tidur waktu malam, ada yang beri minum padaku dan juga memberi makan dan minum kepadaku. So, jadi Nabi SAW tak serupa kita. Benda ni bila Nabi larang, maka ikut. Jangan persoalkan. Kerana kita akan mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah Ta'ala melainkan dengan arahan Nabi SAW. Bukan maksudnya kita kita panggil improvise. Kita tambah sikit, letak sikit kelebihan dan sebagainya, kita dapat kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Jangan fikir macam tu. Kerana Nabi SAW ada batasan kita. So bila Nabi larang, ikut. Nabi SAW, bahkan Nabi bagi limit, paling lewat sahur kena makan juga. Jadi dia orang kata Nabi tak makan, Nabi kata aku bukan macam kamu. Aku bukan macam kamu. Dia tu akan berat. Alangkah pada permulaan sendiri pun, ketika mana Allah Ta'ala berikan malam tu tadi kan, sahur kan, berbuka tu sampai separuh isyak je, separuh malam je, ataupun siapa tertidur waktu isyak tak makan, maka lepas isyak tak ada makan dah. Ikutkan logiknya, itu pun tak larat nak tanggung. Apakah pula straight 2-3 hari? Tak faham tak? Mana jadi memang tak larat. Jadi tinggalkan. Dan Allah Ta'ala datangkan puasa dengan berbuka bentuknya itu untuk mudahkan kita, untuk kesihatan dan kemudahan kita. Jangan kita lawan. Maka kita tahu itulah kebaikan. Tak ada lebih baik daripada itu. Apa untuk Nabi SAW, itu khas untuk Nabi. Dan kita tiru. Kerana apa? Kalau mencapai kedudukan tertinggi. Pasal Nabi SAW akan tunjukkan perkara yang terbaik dan pandu manusia pada benda yang baik, paling baik. So, Nabi SAW tak akan suruh kita untuk buat benda berat yang makin banyak pahala. Contoh macam zaman kita sekarang ni apa? Bila membincang berkenaan musim haji, kan, haji ifrad ke, tamattu' ke, qiran ke, macam satu. Nabi kata kalau aku boleh patah balik, aku buat apa kamu buat. So ikut Nabi kata mudahkan dengan apa? Dengan tamattu' lah. Dan tapi kalau dia kata orang tu memang nak menyembelih, ada bawa duit untuk binatang korban, maka start sampai sana, maka stop. Dia ihram tu tunggu sampai hari yang hari ke 8 atau 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu dia selagi mana tak ni, selagi tu dia tak boleh dia buka. Mana tak boleh potong kuku, tak boleh cukup misai, tak boleh gunting sebarang rambut kat kepala dia, tak boleh. Itu kalau dia kata orang tu sampai. Dan Nabi sendiri sebenarnya sampai yang musim haji 4 Zulhijjah. Kita sekarang ni aku kapal terbang dah minggu ni, kan, sebulan pun ada. Nabi sendiri 4 Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, ni 8 Nabi dah pergi ke Mina. Dah pergi ke Arafah. Kan 8, 9, 10 Nabi dah bergerak ke Mina, Muzdalifah malam itu. Kemudian besok pagi balik ke Mina balik. Kemudian pagi petang tu balik pergi sekian. Mana Nabi lepak dalam 10 hari je. Tapi zaman kita sekarang dengan peraturan kapal terbang dan sebagainya, kapal terbang terakhir sampai adalah 2 minggu sebelum haji. Dan balik terbang awal pun 2 minggu juga, ke seminggu selepas haji. Musim haji tu baru start dari kapal terbang balik. Tapi orang zaman kita sibuk macam-macam. Ada yang duit businessman nak cepat, tak nak lama-lama. Nak cepat pasal apa? Dia punya masa dia duit. Kalau dia kata tak boleh pergi dekat, kalau pergi lama sangat nanti lebih daripada tempoh berkenaan, maka dia akan hilang duit banyak. Masalah tu pulang lah. Jadi dia kata benda tadi kita sepatutnya fikir bahawa ibadat waktu berkenaan besar. Waktu yang paling baik elok disukai Allah Ta'ala, suka ibadat. Maka kosongkan waktu berkenaan. Banyak ibadat waktu tersebut. Lebih 10 awal Zulhijjah. InsyaAllah kita akan ada syarahan khas pada hari yang sebelumnya. Sebelum masuk Zulhijjah nanti kita ada ada Sabtu tu nanti ada ceramah khas. Saya Nur Hisham. Saya Nur Hisham tu Padang junior saya kat Yaman tu. Dia akan datang bagi ceramah berkenaan dengan tajuk amalan-amalan dan sunnah pada 10 awal Zulhijjah yang patut banyak orang kena buat. Ni kita kadang nak pergi ibadat pun payah. Kan, tak boleh ni, tak boleh, nanti ada meeting dan sebagainya. Kan hold off lah. Kan sampai tu ada separuh tu dia kata
Berapa tempoh paling cepat, paling lewat pergi, paling cepat awal balik. Dia orang yang macam tu, dia nak macam tu. Dia relax lah kan. Nak pergi mana kan, nak terbang mana, balik Malaysia, syarat sebagainya, dapat duit je. Ni pahala ganjaran hari akhirat. Tumpukan untuk itu dahulu. Kosongkan waktu untuk ibadat. Ni kadang tak ada Ramadan, akhir Ramadan tak buat ibadat banyak kan, 10 Zulhijjah tak buat ibadat banyak. So di mana waktu ibadat kita? Mana waktu ibadat kita? Jadi kena faham jangan cepat sangat. Kalau sesiapa pergi tahun ni, ada sahabatnya style nak balik awal, nak pergi lewat, nak balik awal, tegur, cakap dengan dia buat macam tu. Ada orang dia nak pergi, dia tanya saya lah, apa patut tak? Saya kata benda ni untuk ibadat, tinggalkanlah kan. Untuk Allah Ta'ala masa kita sikit sangat. Kalau sehari semalam tu mungkin 25 minit je. 20 minit. 5 waktu semayang, 5 kali 5, 25. Itu je lah. Mana yang lain dengan tidurnya, dengan makannya. Makan lepak sejam, fine dining pergi kedai-kedai pelik-pelik kan, yang makan ni lah itu, daging 3-4 ketul macam tu je, 3 ketul lagi besar tu RM50 kan. Fine dining, pergi macam tu tak apa, ya lambat asal dapat makan sedap. Tapi bila tanya ibadat dengan Allah Ta'ala, 25 minit je. 5 subuh, 5 minit subuh, 5 minit zuhur, 5 minit asar, 5 minit maghrib, 5 minit isyak. Tu assalamu, tutup. Tengok televisyen lagi lama. Dan takkan macam tu sekali. Dan macam tu kehidupan kita. Tiba-tiba bila ada musim ibadat, dan mana manusia takkan tuju Kaabah melainkan untuk ibadat, datang kita nak balik awal. Kenapa? Dan itu tak potong lagi timing pergi boleh belah. Tak boleh belah. Kan tawaf kidai dia panggil. Tawaf, saya pakcik tu kedai, dia kena tahu kedai. Pakcik-pakcik dia pergi umrah tu, dia cerita, dah tahu kidai. Saya kata, tahu kudung saya tahu kan, tahu ada orang sebut lah. Tapi tahu kidai, mana tahu kidai, tahu kiri, mana ada. Mungkin tahu kedai. Tak tahu kedai lagi kan, masa makan lagi, masa sekian lagi. Jadi time bila sebenarnya ibadat kan, dia rugi. Tak pernah kita nak meninggalkan apa dunia untuk Allah Ta'ala. Bila masa Allah Ta'ala akan berikan kasih sayang pada kita. Faham? So pesan-pesan, kalau siapa anak-anak suka nak pergi awal sangat, peringatkan orang. Kurang-kurang kalau kita ingatkan, lepas tu dia buat, kita dapat pahala. Faham tak? Bukan macam tu je. Bukan nak kita tunjuk pandai, kurang-kurang kita tegur, dia akan buat benda berkenaan, kita dapat ganjaran dia. Saya dapat lah juga, pasal saya ajar tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ajar orang lain, tuan-tuan dapat, saya dapat juga. Untung. Tak serius, benda ni penting. Pasal banyak orang zaman kita sekarang kesibukan bisnes dan sebagainya, dia lupa berkenaan dengan kepentingan ibadat. Yang timing sebenarnya dengan Allah Ta'ala sikit sangat. Bangun malam tak lagi dah kan. Ramadan dah pergi, mana bangun malam dah. Bila kot-kot ada hajat, bangunlah. Kan ada hajat keperluan, baru bangun. Tak ada hajat keperluan, tak bangun. So jadi time kita dengan Allah Ta'ala bulan Ramadan je ke? Tak kan, sepatutnya bulan sekarang pun buat juga. Malam tak ada bangun. So jadi mana waktu di kita dengan Allah Ta'ala? Tak 25 minit sehari, 24 jam, 25 minit, berapa persen tu? 1%. 0.1%. 24 jam. Kalau dia kata 1%, 24 minit, 25 minit. Kecil tu, serius. Persentage tu. Jadi jangan, ingat-ingat sikit. Siapa-siapa pergi umrah ke pergi haji, pergi sana, timing tu janganlah berkira sangat kan. Buat je ibadat. Cutikan diri kita daripada dunia untuk Allah SWT. Faham Baik. Jadi dia kata apa? Dia sambung lagi, dia kata jadi dahulunya Imam Ahmad diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Nabi SAW dahulu mencantumkan puasa baginda daripada sahur ke sahur. Mana sahur hari ni makan, sahur besok makan, sahur itu maksud dia. Mungkin ada itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala alam. Tapi Nabi mungkin 2-3 hari, Nabi kata tak serupa macam kamu tu. Mungkin puasa Nabi memang panjang straight 3-4 hari. Tapi Ali bin Abi Talib kata Nabi dahulu biasa menghubungkan sahur dengan sahur. Mana sahur tadi makan kan, tak makan melainkan sahur besok pula. Lepas tu sahur lusa pula baru makan. Tak makan waktu ketika maghrib tu. Itu kita kata Nabi kata, aku diberi makan, Allah Ta'ala diberi minum. Bagi orang lain silalah makan, silalah berhenti puasa ketika sampai waktu malam. Macam Allah kata, summa atimmus siyama ilal lail. Mana sempurnakan puasa sampai waktu malam. Sampai malam dia stop puasa. Tak usah kita mula nak sambung lagi. Itu yang terbaik. Baik. Datang mereka Ibnu Jarir At-Tabari daripada Abdullah bin Zubair dan lain dengan salaf, bahawa mereka dahulu ada di kalangan mereka ni yang menghubungkan puasa berhari-hari, berbilang-bilang hari. Dan ada di keadaan dibawa dan membawa sebahagian mereka ni, bahawa mereka dahulu melakukan perkara berkenaan
sebagai apa? Bagi untuk melatih diri mereka. Kerana mereka dahulu melakukan ia sebagai ibadat. Wallahu alam. Dia bukan diet Dia adalah ibadat. Mereka latih diri mereka untuk berlapar dan sebagainya supaya ingat Allah Taala. Kadang-kadang manusia ni dia macam bila perut kosong barulah dia mula banyak mengingati Allah Taala. Bila perut dia penuh tu kurang sikit. Ada juga orang perut penuh kosong mengamuk tak tentu pasal. Kan? Jadi hyper marah cepat dan sebagainya. Ada. Tapi kita kata secara asalnya mereka memang nak sekat diri mereka daripada perkara-perkara yang haram. Mereka puasa. Pasal kita kata tempoh berpuasa yang panjang, seorang tu akan rasa Allah Taala perhatikan dia. Kan kita latihan puasa tu adalah latihan muraqabah. Allah Taala perhatikan kita. Jadi kalau dia kata tempoh makin panjang makin baguslah. Tapi dalam begitu kita balik pada asal. Allah Taala nyatakan summa atimmus siyama ila lail. Stop situ. Ya. Wallahu alam. Dan barangkali juga dikata mereka dahulu memahami daripada larangan itu sebagai panduan. Apa yang Nabi larang itu sebagai panduan daripada bab belas kasihan kepada mereka. Daripada Allah bin Zubair dan anaknya Amir, ada di antara mereka yang yang menyusuri jalan mereka, orang berkenaan itu mereka bersungguh-sungguh melaksanakan perkara tersebut. Maksud dia mereka cuba untuk berpuasa tempoh yang panjang. Okey. Kerana mereka dahulu mampu untuk perkara tersebut. Dan disebut daripada mereka bahawa dahulu mereka adalah orang pertama yang mereka dahulu mula-mula mereka berbuka puasa adalah dengan dengan lemak, dengan minyak dengan sam, dengan minyak dan juga sabir, makanan dia makan supaya supaya perut mereka tak rosak. Mereka makan benda-benda yang lembut dahulu. Ini setengah para sahabat yang puasa terlampau lama sangat. Sebab dia makan masuknya benda-benda yang terlampau acidic tak boleh. Maksudnya benda terlampau terlampau alkali tak boleh. Jadi dia makan benda-benda yang berminyak dahulu untuk selaputkan perut mereka, kemudian mereka makan. Dan itu diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair bahawa dia dahulu mengumpulkan puasa 7 hari. Dan juga bangun pada hari ke-7 dan dia jadi orang paling kuat dan juga paling bertenaga di kalangan mereka. Tapi still perbuatan sahabat Nabi SAW tadi tidak menjadi panduan kita. Kita ambil apa yang Nabi arahkan lebih daripada perbuatan mereka. Faham Saya kata pasal apa yang Nabi arahkan tu lebih diutamakan. Apatah lagi kalau kita kata kalau perbuatan diorang ni macam ni 7 hari, 8 hari. Yang salah seorang sahabat iaitu Abdullah bin Amr al-As, yang puasa bukan macam tu. Bukannya straight 7 hari, straight 5 hari. Dia puasa tiap-tiap hari. Maksud dia puasa macam orang biasa, tapi tiap-tiap hari. Buka time maghrib, sahur-sahur, tapi tiap-tiap hari dia puasa. Nabi sekat. Apatah lagi orang yang straight. Kan apatah lagi orang yang straight. Larangan Nabi tu difahami. Dan mungkin actually dari segi konsep tertib maksud dia zaman kita dahulukan, mungkin ada antara perkara yang larangan Nabi tu pada awal Nabi longgarkan, jangan macam ni je, jangan macam ni saja, tapi hujung tu Nabi sekat langsung. Ada macam tu. Jadi kita ambil macam hukum perkara ni, dahulukan perbuatan yang dibuat oleh Nabi dan juga apa yang Nabi arahkan kita buat. Atau larangan Nabi daripada puasa. Nabi kata la shawma man sannadah, tidak berpuasa siapa yang berpuasa sepanjang tahun. Kalau dia kata puasa macam tu biasa pun tak dibenarkan, apatah lagi puasa dalam bentuk yang macam ni. Nabi kata puasa terbaik ada puasa apa? Puasa sehari, buka sehari. Actually the best puasa. Maksudnya orang tu itu terbaik. Kan orang tu kata macam, tapi saya rasa lagi baik yang perbuatan Abdullah bin Umar ke, atau perbuatan Abdullah bin Zubair ke, Ibnu Zubair. Jangan kita cakap macam tu. Kita sebut macam tu saja kita ada masalah. Ada masalah kita apa? Bila Nabi dah sarankan puasa selang sehari is the best, dan apa yang lain tu tertolak. Walaupun perbuatan tu sahabat Nabi itu ijtihad dia. Dan perkara-perkara macam ni kita kena faham bahawa bila sahabat Nabi SAW buat benda berkenaan, maksud dia kita kata mungkin dia faham bahawa larangan Nabi tadi bukan larangan haram, tapi larangan untuk panduan dan dengan belas kasihan kepada mereka. Tapi namun begitu kita kata ambil hadis yang lain. Hadis berkenaan dengan hadis Nabi larang sahabat yang puasa sepanjang tahun. Nabi kata dengan dia puasa sehari buka sehari is the best. Kan bila Nabi tawarkan dia puasa bulan 3 hari sebulan, dia kata dia mampu lebih. Dia kata Nabi kata puasalah sehari buka 2 hari, dia kata mampu lebih. In the end Nabi kata puasa sehari buka sehari. Dia kata dia mampu lebih, Nabi kata tak lebih baik dari itu. Tak lebih baik daripada itu. Maka ambil itu yang paling hujung. Maksud dia 15 hari. Mana buka puasa? Dan jangan, kalau boleh jangan 15 hari itu straight pula. Kan apa tinggal kat badan kita. Kita bukan ni. Zaman kita mungkin ada orang yang puasa straight untuk dapatkan badan elok ke dan sebagainya. Dia tak elok sebenarnya. Dia berbahaya. Maka jangan buat. Dan memang asal puasa itu adalah ibadat, bukannya kurus badan. Faham? Faham tak? Kan? Jangan pula ada puasa kenapa diet? Rosak ibadat kita. Tak boleh. Puasa kenapa lillah?
Ni ta'ala. Kemudian contoh juga solat. Bukan apa? Kenapa solat? Sebab nak hilangkan sakit pinggang. Pun salah. Tak boleh, tak dibenarkan. Kalau dia kata dapat hilang sakit pinggang dengan solat, itu bonus dia panggil. Kan, puasa kurus badan, itu bonus. Originally puasa bukan untuk itu. Faham Bukan maksud menantak banyak juga. Kalau tak maksud, kalau puasa dengan cara betul tak kurus juga, then okey lah. Apa, tak ada masalah. Yang penting kepala. Allah Ta'ala kata dalam ayat tu, sambungan dia, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi kamu menyentuh mereka, itu isteri kamu. Wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kamu beriktikaf dalam masjid. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah bagi lelaki yang beriktikaf pada masjid pada bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala mahramkan ke atas dia untuk apa? Bersama dengan isteri dia, tak kira malam atau siang, sehingga apa? Selesai iktikaf dia. Katakan dia iktikaf 10 hari. Within that 10 days, tak boleh disentuh bini dia. Dia kena balik kejap, tidur dengan isteri untuk patah balik. Tak boleh. Maksudnya dia buat macam tu saja, batal. Kalau dia kata iktikaf 10 hari, dan 10 hari tadi dah kata hari ke-9 dengan sehari kan, betul dia balik rumah, dia tidur dengan isteri dia. Masa dia tidur tadi, dia bersama dengan isteri lah, automatik yang 9 hari tadi batal. Dia kena start kosong balik. Dia pasal zaman dahulu ada orang dia bernazar dengan iktikaf. Nazar, kalau aku dapat benda sekian ya Allah, aku akan iktikaf sekian hari, 2 minggu ke berapa hari ke dan sebagainya. Jadi kita kata iktikaf tadi jadi wajib lah. Dia buat tak, tapi iktikaf tadi sah as long as orang berkenaan tidak ada buat benda-benda yang membatalkan iktikaf itu. Antara perkara membatalkan iktikaf adalah apa? Dan tempoh dia beriktikaf berkenaan, mungkin dia balik rumah kejap ke nak ambil barang, tapi dia lakukan benda. Kalau dia balik rumah saya tak salah lagi. Keluar kerana hajat, keperluan, tak salah. Contoh macam dia dalam iktikaf, tiba-tiba katakan anak dia accident, dia perlu angkat anak dia pergi hospital, so dia pergilah, tak ada masalah. Masuk tu, dia masuk balik, dan dia tak batal, mana iktikaf dia masih berjalan. Tapi kerana kata dia keluar untuk hajat, kemudian dalam keluar tadi tu terbuat benda-benda yang dilarang, antaranya bersubuh dengan isteri, maka automatik dia punya iktikaf dia batal, kosong balik, start zero balik. Mana tak kira bulan Ramadan atau bulan Ramadan, malam atau siang, tak kira, sehinggalah selesai iktikaf. Ni dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini adalah perintah yang bertepatan di atasnya, yang disepakati di atasnya oleh para ulama. Mana para ulama semua sepakat hukum dia adalah macam ni, bahawa orang yang beriktikaf diharam ke atasnya perempuan, wanita, selama mana dia dalam keadaan iktikaf dalam masjidnya. Tak kira masjid tadi, masjid yang tempat di iktikaf tadi tu, masjid mana-mana pun, tak kira masjid tempat dekat rumah dia ke, masjid negeri ke, masjid mana sekalipun, masjid haram ke, tak kira mana masjid sekalipun, dia iktikaf, maka tak boleh untuk dia menyentuh wanita. Dan jika dia pulang pada rumah dia untuk keperluan, yang tidak untuk dia pergi, maka tidak halal untuk dia apa? Dulu untuk dia menunggu dan menanti pada rumah berkenaan, melainkan kadar apa yang dia selesaikan keperluan dia dengan tempoh tersebut. Mana tempoh tu tak boleh, dia selesai kerja keluar, kelepak tengok televisyen dulu kan. Apa berita hari ni? Dia balik nak tengok berita kan. 10 hari dia nak diiktikaf 10 hari. Tapi hari ke-8, hari ke-9 tu dia balik rumah, sambil ambil barang dia tertinggal kan, mushaf tinggal ke, tak tahu lah benda tertinggal, pergi balik rumah, televisyen, berita jam 8, duduk je habis. Mana dia bukan keperluan yang sepatutnya berlaku. Okey? Dan dia kata apa? Maksud dia tak boleh melainkan tinggal dan tempat dan rumah berkenaan, melainkan kadar tertentu saja. Okey. Sama ada benda tu terkira daripada benda-benda yang buang air ke, buang air, contoh macam dia tak selesa dengan tandas masjid, kotor sangat, pecah dan sebagainya, maka kena pergi ke ni balik, tak ada hal. Tak ada hal. Kalau tak pun, kalau lebih baik dibersihkan tandas masjid tu. Kan? Bukan lari pula, bersihkan tandas masjid lagi baik. Kan? Kotor je masjid ni. Okey, bersihkanlah. Yang bersihkan, dapat pahala. Okey? Atau makan, kena makan dalam masjid, ada makanan, keluar untuk makan, tak ada masalah. Tapi jangan sampai lepak tengok bola pula. Kemudian kau mana tak nampak 3 hari iktikaf, ni keluar tengok, makan jap, tengok bola sekali. Tak boleh lah. Okey. Okey, dan juga tak boleh untuk dia tak boleh untuk dia cium isteri dia, peluk isteri dia. Okey. Dan tak boleh dia sibukkan diri untuk benda-benda selain iktikaf. Tidak juga dia menziarah orang yang sakit. Ziarah orang sakit salah, tak boleh. Okey. Tapi dia tanya pada orang yang melintas, apa jadi pada kawan kita yang sakit tu? Okey, dan tak apa. Tapi untuk dia pergi keluar pergi sibuk, pergi ziarah sebagainya kan, tak ada dalam Islam. Maksud dia iktikaf dia akan batal.
Itu di antara perkara yang ni. Dan dia termasuk di antaranya adalah bersama dengan isteri. Dan para fuqaha telah dan apa yang mengarang biasa mengarang kitab puasa, lepas tu mesti kitabul i'tikaf. Normally dan karangan-karangan para ulama yang mengarang tentang fiqh, dia akan karang kitab puasa, lepas tu dia ikutkan dengan i'tikaf. Pasal bab tu bercantum, pasal Allah sebut dalam Quran tentang i'tikaf tu dalam ayat tentang puasa. Dan ayat tentang puasa tu kan hujung ayat 87 tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, itu ayat 87, ayat terakhir berkenaan dengan puasa dalam surah Al-Baqarah. Mana itu adalah benda yang perlu dibuat. Jadi para ulama pun letak kitabul i'tikaf lepas daripada kitab puasa. Mana bagi meniru Al-Quran, ikut atau berpandu pada Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut tentang, mengingatkan tentang sebutan tentang i'tikaf setelah sebut tentang puasa. Maka dengan sebab itu para ulama akan mengarang macam tu. Dan dalam sebutan Allah Ta'ala tentang i'tikaf setelah Ramadan ni, setelah puasa, bukan Ramadan, puasa, dia adalah peringatan untuk berkenaan dengan puasa pada i'tikaf pada bulan Ramadan. Macam itu doa diselitkan tengah-tengah tajuk puasa. Kan kita terang itu 183, 187 semua tentang puasa kecuali 186. 186 Allah sebut nyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentangku, fa inni qarib, jawab aku ni adalah hampir. Mana ayat berkenaan doa tu ini tengah-tengah. Ayat pertama, kedua, ketiga sampai ayat ketujuh tu semua tentang puasa kecuali satu ayat. 183 sampai 187 tu semua sekali tentang puasa kecuali satu ayat je. Jadi sekarang ni macam tu, dan tajuk ni tentang doa. Mana kepentingan doa dan berkenaan doa dan bulan Ramadan ni adalah kuat untuk dimakbulkan. Bahkan orang yang berpuasa doa dia akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Di sini pula datang peringatan tentang i'tikaf kerana apa? Dalam Ramadan atau ketika berpuasa tadi, i'tikaf pada bulan Ramadan actually the best. Bahkan bukan setakat tu, i'tikaf dalam keadaan berpuasa is actually yang terbaik. I'tikaf dalam keadaan berpuasa, ketika i'tikaf tu dia berpuasa, lebih baik dalam keadaan i'tikaf tapi dia makan minum. Ataupun berkenaan dengan i'tikaf pada akhir bulan Ramadan, sebagaimana yang sabit daripada sunnah Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW dahulu baginda beriktikaf pada akhir 10 akhir daripada bulan Ramadan, sehingga baginda dimatikan oleh Allah SWT. Nabi berterusan start daripada datang arahan berkenaan, baginda datang beriktikaf dalam masjid Masjid Nabawi. Nabi akan iktikaf 10 akhir Ramadan sampailah dan benda ni berterusan perkara ini sampai Nabi wafat, tak tinggal langsung. Bahkan memang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha datang bila tak boleh nak iktikaf dalam bulan Ramadan, Nabi akan ganti pada bulan Syawal. Ni pasal ini dalil berkenaan perkara sunat kalau ditangguhkan tak mengapa. Tangguh luar waktunya kerana sebab syar'i tak mengapa. Tapi dari segi asasnya Nabi akan berterusan beriktikaf bagi bulan Ramadan berkenaan. Maka tak boleh ganti Ramadan, ganti pada bulan Syawal. Okey. Kemudian sebab baginda SAW beriktikaf, isi Nabi pula iktikaf setelah baginda tidak ada. Mereka pun iktikaf juga 10 akhir Ramadan. Okey. Dan telah mengeluarkan Bukhari Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, dalam Bukhari Muslim bahawa Safiyah binti Huyai dahulunya menziarahi Nabi SAW dalam keadaan baginda beriktikaf dalam masjid. Lalu baginda bercakap dengan dia bercakap dengan baginda, di sisi baginda dalam untuk tempoh tertentu, mungkin sejam, mungkin lama sikit. Kemudian dia bangun, isteri Nabi ni Safiyah bangun untuk pulang ke rumah dia. Dan itu ketika tu waktu malam, dia datang jumpa Nabi, kemudian ziarah Nabi, kemudian sembang, kemudian dia balik rumah. Nak balik rumah, lalu baginda SAW bangun, bangkit untuk berjalan bersama dia sehingga sampai ke rumah dia. Ini yang kita kata kenapa keluar dengan hajat keperluan tak mengapa, tak membatalkan iktikaf. So Nabi keluar, okey. Jadi dahulunya dan rumah dia pada rumah Usamah bin Zaid di tepi Madinah, mana agak jauh juga. Rumah dia agak jauh. Jadi bila dalam perjalanan Nabi berjalan, telah bertemu baginda SAW dua lelaki di kalangan Ansar. Dia bertembung, Nabi tengah berjalan dengan isteri dia untuk hantar sampai rumah. Yang kita nak ambil dari situ adalah fiqh berkenaan orang iktikaf, ada keperluan keluar tak apa. Okey. Tapi tengah perjalanan tadi Nabi bertembung dengan dua orang lelaki kalangan Ansar. Maka apabila dua orang lelaki berkenaan melihat Nabi SAW, mereka menyegerakan berjalan. Ada yang mengelaklah untuk berjumpa Nabi SAW. Dia menyuruh, dia lari. Okey, itu kerana malu daripada Nabi SAW. Okey. Kerana baginda SAW ketika itu ada isteri dia bersama baginda. Dia berjalan perempuan macam tu kan. Tapi dia lari. Dia segan lah nak datang jumpa duduk sekian. Kita kadang macam tu juga.
Kalau ustaz datang dengan bini dia, kita duduk situ je, lari apa yang duduk dengan bini dia. Macam tu kan, ada biasalah yang lari. Jadi tapi lalu Nabi berkata pada mereka berdua. Nabi kata, ala rislikuma. Tunggu. Nabi kata, tunggu, tahan. Inna Safiyah binti Huyai. Ni adalah Safiyah binti Huyai. Nabi tunjukkan isteri dia. Nabi kata, ini adalah Safiyah binti Huyai. Lepas tu, iaitu la tasra'a, maksudnya jangan kamu laju. Dan ketahuilah bahawa ini isteri wanita yang jalan dengan aku ni adalah Safiyah binti Huyai. Itu isteri aku. Lalu mereka berdua berkata, subhanallah, ya Rasulullah ni, takkan kot. Maksud dia, bila subhanallah ni, maksud dia benda pelik. Subhanallah, kan? Ya Rasulullah, takkanlah kami, maksud dia takkanlah kami apa? Kami takkan apa, kami nak menyangka benda kebukan pada engkau, kan? Subhanallah, takkanlah macam tu. Macam tu. Jadi Nabi mereka berkata takkanlah kami menyangka bukan-bukan, maksud dia. Lalu baginda bersabda, inna syaitana yajri min Adam majrad dam. Syaitan bergerak melintas pada anak Adam pada laluan darah. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma syai'a. Aku bimbang dia akan melempar dalam hati kamu berdua sesuatu perkara. Ataupun dalam satu riwayat Nabi kata syarra, dilempar dalam hati kamu kejahatan. Maksud dia ingin kamu bimbang takut kamu kata tak ada benda, tapi syaitan datang campakkan benda yang bukan-bukan. Jadi Nabi tunjukkan ini isteri aku. Okey. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, baginda SAW mahu, baginda SAW mahu untuk mengajar umat baginda supaya apa? Supaya melepaskan diri daripada sebarang perkara-perkara pertuduhan pada tempatnya. Mana tempat tu kita akan jadi sekian, dan bersihkan diri anda. Jangan kata macam lantaklah orang fikir apa. Lantaklah orang cakap apa, lantaklah. Lantak cakaplah. Ni benda yang benar, benda yang betul dan sebagainya. Jangan jadikan diri anda jatuh dalam keadaan pertuduhan. Pasal dalam perkara tersebut, pasal bimbang, kita nanti akan menyebabkan orang buat dosa. Bila kita bersihkan awal, oh ya ke, dan selesai masalah. Tapi bila kita macam tak ada siapa, dia tak ada siapa tu, itu adik saya, sebut punya siap-siap, tak ada masalah. Lebih baik daripada orang tu duduk diam, tunggu sampai kena tuduh, baru dia bersihkan. So Nabi SAW tunjukkan mana untuk pada umat manusia ni, benda-benda berkenaan kalau dia kata ada menimbulkan fitnah dan sebagainya, maka kita bagi tahu. Contoh macam kita keluar dari sentaklim ni, depan keluar je debar. Orang tengok kita semacam, kita bukan, saya bukan sini, saya kat atas. Kan keluar pakai telekung bulan Ramadan kan, bawah tengah sibuk rancak minum arak, datang kita lintas tepi tu. Orang kata dia benar ni ajaran sesat mana, datang ke bar kan. Kita tunjuklah atas tu, atas sana, bukan bawah atas sana. Tu ada tangga tu, atas tu. Tunjuk. Jangan kita biarkan diri kita dituduh. Jangan biarkan anda diselubungi oleh pertuduhan. Yang biarkan. Maksudnya Nabi SAW boleh untuk lepaskan. Dia kata lantaklah orang cakap apa, janji kita betul, lantakkan orang. Itu ayat separuh betul. Yang betul dia adalah kalau anda boleh bersihkan diri anda, bersihkan siap-siap. Jangan sampai nanti orang buat dosa kerana apa? Kerana salah faham terhadap perkara yang tak sepatutnya. Ini yang Imam Syafi'i kata, arada alaihi salam, ingin baginda SAW an yu'allima ummatahu, untuk mengajar umat baginda at-tabarri, mana melepaskan diri atau membersihkan diri daripada minat tuhmati, daripada tuhmahan fi mahalliyah, pada waktu tempat dia. Mana waktu tu kan orang kena buat macam apa orang akan kata. Dia Nabi terangkan siap. Supaya apa? Supaya tidak jatuh mereka berdua sahabat Nabi tadi ke dalam perkara yang terlarang. Dan mereka berdua dahulunya adalah orang yang takut pada Taala. Okey? Jadi dan lalu bimbang dia akan apa? Jadi begini bimbang bahawa mereka ni takwa pada Taala, dan juga dalam masa sama mereka menyangka pada Nabi SAW suatu perkara yang tak patut disangka. Jadi Nabi perusihkan awal-awal. Jadi kita macam tu juga. Jadi pengajaran daripada hadis sebut macam tu. Dan pengajaran lain daripada hadis berkenaan, bila hadis sudah datang berkenaan syaitan lintas manusia dalam darah, untuk masalah tajuk pertuduhan ataupun fitnah pada orang, ataupun menyangka benda-benda buruk sangka, bukan berkaitan penyakit, bukan sakit perut. Walaupun kita kata zaman sekarang ni kan musim hujan dengan melantak macam-macam, kan Ramadan dia tak ada habis kan, belum bagi makan semua, lepas tu malam perut kembung, sakit perut tak datang kelas kan. Contohnya lah, ni ada orang kat sini macam tu. Bukan orang sini, ustaznya. Okey, baik. Jadi kadang-kadang kita kata benda-benda kenaan kan, kita kata makan dan sebagainya. Benda-benda macam tu kita kata benda-benda ni. Laluan darah kita adalah tempat laluan darah syaitan. Tapi laluan tadi untuk melemparkan dalam diri kita tentang apa? Perasaan-perasaan yang tak elok. Bukannya penyakit. Tapi banyak orang kata kadang-kadang dia pakai hadis ni untuk pakai apa? Menunjukkan bahawa tengok syaitan melintas manusia laluan darah. So dia kata apa?
kena baca surah sekian jampi badan. Tak ada, tak perlu. Perbuatan dia salah. Pasal yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ni adalah berkenaan dengan tajuk hasutan ataupun buruk sangka atau sekian sebagainya. Bukan berkaitan dengan tajuk masalah kanser atau sawan atau dan sebagainya. Tak ada. Yang salah faham Pasal tu sebab manusia yang kena sihir, mati kena sihir. Kita kata sihir tak ada, sihir ada. Tapi sihir ni sebenarnya dia bukan mengawal tubuh badan orang berkenaan. Dia akan khayalkan orang tu benda tu ada. Benda tak ada, tapi dia akan ni. Dan normally orang kena sihir ni, dia akan mati sebab tak makan. Dia mati bukan sebab sihir tu. Dia mati sebab tak makan. Benda tak ada, dia risau, dia runsing. Dan penyakit lain datang. Dan lepas tu dia matilah. Normal macam tu. Bukan dia mati sebab benda tu physically datang macam putus tangan, tak ada. Nampak ulat. Orang lain tak nampak, dia nampak seorang. Dia nampak benda berkenaan, tapi benda tak ada sebenarnya. Normally sihir ni untuk mengganggu penglihatan kita juga perasaan jiwa kita. Bukannya untuk datang physically orang tu perut terbelah, tak ada. Macam ada orang kata dia pergi ke Sabah dan sebagainya, dengan cerita tu ada cikgu ke apa tak, askar. Dia kemaluan, dia buat benda tak. Lepas tu dia nampak kemaluan dekat atas dahi dia sendiri. Jadi tapi dia sakit, dia sakit sikit mati. Tapi mati bukan sebab benda tu. Kalau dia kata dia buat tak kisahlah, entahlah kau, aku makan je, dia takkan mati. Normal macam tu. Jadi normally orang tu akan mati sebab apa tau? Dia berhenti makan. Kalau dia kata ada orang kita nampak kena sihir kan, dia akan mati bila dia berhenti makan. Bukan sebab benda tu akan ni. Dan bahkan macam saya kata, syaitan ni Allah Ta'ala berikan keupayaan pada dia untuk mewas-waskan kita dan juga mengganggu kita dari segi perasaan, jiwa dan sebagainya. Bukan physically dia akan dapat datang, dia langgar kereta kita, dia tahan kereta kita, tak boleh. Kan? Kadang-kadang ditunjukkan macam orang kata accident pasal hantu ada. Hantu tak akan tarik steering tu. Dia akan takutkan orang tu. Orang tu akan dia macam tu, dia tarik steering, tekan brake, dia jatuh. Tapi untuk dia sendiri cekik orang tu tak boleh. Tak ada siapa mati kena cekik dengan hantu. Faham? Ataupun kena sel ada kanser. Kanser tu bukan sebab hantu. Betul, syaitan melintah dalam badan manusia dalam laluan darah, tapi untuk mewas-waskan dia dan juga melimpankan perasaan buruk dan jahat kepada diri dia. Bukan untuk jadikan penyakit. So anybody use hadis ini, baca hadis dengan betul. Jangan baca separuh. Baca separuh dan kita akan jadilah macam ustaz yang menjampi sekarang ni. Dia kata tengok, syaitan lintas manusia laluan darah. Dia kata betul, baca hadis betul. Baca dia mula awal hadis tu. Pasal Nabi tegur berkenaan tajuk bimbang akan datang kepada sahabat dia waswas ataupun perasaan buruk sangka. Dan Nabi bersihkan, macam Imam Syafi'i kata, bersihkan supaya jangan sampai mereka jatuh dalam perkara yang dilarang, itu mengumpat dan sebagainya. So bila orang tahu isteri Nabi, stop habis cerita, tak ada lagi fitnah. Jangan siapa-siapa buat macam tu. Faham hadis ni yang salah baca jadi masalah. Dan dimasukkan dengan mubasyarah maksud dia actually, kalau kita kata dari segi asal perkataan bahasa Arab, bisyrah, kulit. Mubasyarah ni sentuh tanpa lapik. Kulit berkulit. Maksud dia sentuh kulit dengan kulit macam ni. Mubasyarah, ini mubasyarah. Maksud dia secara langsung. Kalau dalam televisyen, kalau dia kata benda tu benda live. Kan live kan? Dia kata mubasyir. Dia kata atas tu. Dia kata TV Arab lah, TV Melayu tak ada lah. TV Melayu secara langsung ataupun TV bahasa Inggeris live kan. Kalau dia kata benda berkenaan, ikut asal perkataan basyarah ni maksudnya secara langsung ataupun tanpa sebarang lapik. Kalau asal bahasa kulit, bisyrah, kulit. Mubasyarah maksud dia sentuh direct without any lapik. Itu maksud asal dia. Tapi dimaksudkan dalam ayat berkenaan, wala tubashiruhunna wa antum akifun masajid, yang kamu sentuh mereka, maksud dia bukan maksud sentuh secara direct tu, tapi dia kedakingannya adalah persetubuhan dan juga apa-apa yang membawa kepada persetubuhan seperti cium, peluk dan sebagainya. Adapun ulurkan barang macam passing by barang dan sebagainya tak menjadi masalah. Telah sabit dan di Sahihain Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, dahulunya Rasulullah SAW akan menghulurkan kepala baginda, dia hulur kepala baginda kepada naik ke dalam rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha akan akan basuh kepala baginda SAW. Ambil bekas air, basuhkan kepala, bersihkan. Ni orang kita tak ada kerja lain, bersihkan kepala, minta amoy, bersihkan kepala. Kan kalau isteri suami basuhkanlah. Kan yang suami kalau nak sangat kepala dipegang oleh perempuan, suruhlah isteri basuhkan. Tapi kadang zaman saya ingat budak-budak kan dekat area rumah saya tinggal tu, ada yang suka pergi gunting rambut kat amoy. Apa hal? Seronok sangat ke? Tak tahulah. Yang budak-budak kan. Tapi kadang-kadang orang tua pun sama. Dia mana? Pergi salon. Siapa buat? Amoy. Tak amoy pun apa?
orang yang nak jadi amoy. Lelaki nak jadi amoy. Lelaki yang muka lelaki dah, tapi suara dia lain macam. Kan? Gaya pelik-pelik sikit. Itulah kalau nak betul Nabi sendiri, isteri dia Aisyah radhiyallahu anha basuhkan kepala dia. Tak ada masa dia hulur kepala, Aisyah ambil air, bersihkan rambut baginda SAW. So dalam keadaan haid. Dah Aisyah kata itu haid, mana tak ada masalah. Tapi sentuh dan sebagainya dalam keadaan itu tak menjadi masalah. Tapi kalau sentuh beberapa persubuhan sebagainya maka tak dibenarkan. Okey? Dan bagi dia tak masuk rumah ketika waktu itu kecuali keperluan untuk lain. Contoh macam perlu buang air dan sebagainya, maka Aisyah akan masuk Nabi akan masuk rumah. Kalau tidak Aisyah tak akan masuk rumah. Dia akan Nabi akan tunggu ulu kepala dan sebagainya, ulu barang dan sebagainya. Dan dahulunya Aisyah radhiyallahu anha kata dahulunya seorang tu sakit. Dia sakit dan walaqad kana al-maridu yakunu fi baiti fama asalu anhu illa wa ana marah. Jadi dahulunya perlu masuk orang sakit dan sebagainya. Aisyah kata kalau nak tanya kan, dilintas depan orang tu, tanya je apa jadi, tapi tak masuk rumah. Maksud dia ketika iktikaf, kalau nak tahu apa benda jadi pada orang yang sakit tu, dia just pass by the house, tapi bukan masuk dalam rumah sembang-sembang minum kopi dulu, kan, tak ada. Dia akan lintas, tanya je apa jadi, kan, sihat ke tidak, apa jadikan dia, berapa hari sakit, dah jumpa doktor ke belum dan sebagainya. Boleh tanya tapi pass by. Sama kita berhenti kereta di bawah rumah. Jenuh pula orang nak jawab, kan. Beratur tanya seseorang, sihat ke, kan, semua iktikaf. Maksud dia kalau macam tu tak salah, tunggulah sampai lepas sihat. Ataupun kita doakan orang yang sakit tadi sampai dia sembuh, kemudian baru kita ni balik. Tak payah kalau kita iktikaf, sekat diri kita dalam masjid. Itu keadaan dia. Dan Allah Ta'ala firman lepas tu, tilka hududullah. Tilka hududullah. Itu maksud dia apa yang dijelaskan, apa yang kami telah jelaskan, apa yang kami fardukan dan kami bataskan daripada puasa, hukum-hukumnya, dan apa yang kami bolehkan padanya, apa yang kami haramkan padanya. Dan sebutan kami ini adalah dalam bentuk dia ada matlamat sampai hujung penjelasan ataupun keringanan ataupun ketetapan tak boleh lari. Semua itu berkenaan puasa tadi yang sebut dalam ayat berkenaan. Hududullah, batasan-batasan Allah. Ini yang saya terangkan dahulu bahawa perkataan hudud dalam Al-Quran Al-Karim bila kita baca berkaitan talak, berkaitan puasa, berkaitan cerai dan sebagainya, dia tak masuk berkenaan masalah potong tangan. Tapi okey, kerana hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut bila Nabi tegur Usama bin Zaid, kan, mintakan syafaat untuk seorang wanita yang mencuri. Nabi lafazkan sendiri, Nabi kata, adakah engkau, Nabi kata meminta keringanan, memberi syafaat kepada dalam hudud Allah. Nabi sebut macam tu. Jadi bila Nabi sebut macam tu, maka para ulama pakai istilah hudud tadi. Kalau zaman kita fiqh, hudud ni masuk terus direct kepada hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala letakkan ketetapan dia. Walaupun originally dia masuk pada bukan hanya hukuman jenayah, dia masuk kepada batasan berkenaan halal haram puasa, batasan berkenaan masalah haram halal talak, perceraian, batasan halal haram dan masalah yang lain, macam ni perwasan harta dan sebagainya. Itu semua hudud Allah sebenarnya. Itu semua hudud Allah Ta'ala. Maksudnya batasan-batasan yang Allah Ta'ala tetapkan bilangan, jumlah, kadar dan sebagainya, itu adalah hudud Allah. Okay, faham Maksudnya Allah Ta'ala yang tetapkan perkara tersebut. Itu maksud dia disyariatkan Allah Ta'ala dan dijelaskan oleh dia sendiri. Allah Ta'ala syariatkan, Allah Ta'ala jelaskan. Bukan sekadar Allah Ta'ala syariatkan je, dia jelaskan kadar, rupa, bentuk, jumlah. Maka semua itu dipanggil hudud Allah. Anything lah macam cerai, talak sampai 3 kali je, hudud Allah. Faham? Ada edah hudud Allah. Maksudnya itu semua adalah benda yang tak boleh kita lari. Itu adalah batasan-batasan Allah Ta'ala tetapkan. Faham? Okey. Fala taqrabuha, maka jangan kamu hampiri akannya. Jangan kamu melampauinya dan juga melepasi daripadanya. Okey? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikian Allah Ta'ala terangkan bukti-bukti dia, tanda-tanda dia pada manusia. Maksud dia sebagaimana Allah Ta'ala terangkan puasa dan hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya dan perincian-perincian puasa itu, demikian Allah Ta'ala akan terangkan, Allah Ta'ala menerangkan seluruh hukum-hukum di atas lidah hamba-Nya dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Allah Ta'ala terangkan itu, macam tu juga kalau nak dapat hukum, wakil Allah Ta'ala pun terangkan benda yang sama. So ikut juga. Ikut juga apa yang Allah Ta'ala terangkan. La'allahum yattaqun, moga-moga mereka dengan arahan-arahan tadi, mereka akan tambah bertakwa, tambah tahu batasan-batasan dan merasakan mereka diperhatikan Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu mereka akan berhenti daripada melaksanakan apa-apa perkara yang Allah Ta'ala sekat, dan dia membina dan diri manusia itu ketakwaan sebenarnya.
Kita kata kita ada do and don't, tapi surveillance daripada Allah Ta'ala. So itu binaan sebenarnya. Binaan bagi diri manusia itu tambah bertakwa, batasan, sekatan dan sebagainya, supaya kita rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Nothing more than that. Allah Ta'ala maha kaya daripada menghukum kita. Allah Ta'ala tak pernah dapat faedah pun kita buat ibadat. Allah Ta'ala tak ambil faedah. Faedah tak ada balik pada Allah Ta'ala. Kita tak ibadat, Allah Ta'ala tak termudarat dengan perbuatan kita. Tapi apa benda perkaitan dia, Allah Ta'ala kesian. Dia suruh kita buat benda berkenaan, dia nak kita ingat pada dia, maka dia datangkan hukum hakam yang melatih kita untuk sentiasa ingat pada dia dalam semua keadaan. Faham Bahkan manusia mukmin ni yang melakukan ibadat, dia dapat rasa diri dia ni ada apa? Tuhan yang memberikan segala-galanya. Even though kita kata ikut dari segi akal, seorang manusia boleh faham. Bila dia kata dia created, dibuat oleh Tuhan, jadikan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan, dalam keadaan tanpa dia minta. Mana nak jadi mata dia, mana jadi hidung dia, sempurna ke tidak dan sebagainya, kita tak minta. Tapi Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan sebagai gambaran. Kamu dahulu pernah hanya air yang hina, tapi aku jadikan kamu, maksud dia, diberikan semua sekali. Apa asas-asas untuk kamu hidup? Apa benda untuk kamu hidup? Perlukan kepada makanan, disediakan makanan. Oksigen, disediakan oksigen. Larut dan darah dan sebagainya. Tapi bila kita perhatikan konsep tadi, maksud dia, kita nak jadi pun, siapa jaga? Allah jaga. Soalan ni kan, kita dah besar, Allah tak jaga lagi ke? Rupanya Allah tak nak jaga lagi. Tapi kita perasan Allah tak jaga kita. Kan independen kan, mula time mak jaga, bapak jaga, kita nampak bergantung dengan bapak. Lepas tu dilepaskan, pandai jalan, kita lupa ada lagi atas lagi yang menjaga kita sebenarnya. Hatta mak bapak kita jaga kita pun sebab Allah Ta'ala jadikan mereka nak sayang budak ya, baru lahir tadi. Ni actually sihir. Kita tahu kan, mana budak-budak kecil ni lahir-lahir, dia menangis banyak. Kemudian berak sepah, kencing sepah, betul? Ileum meleleh, gigi tak ada, kepala botak, kan? Ikut logiknya, siapa nak bela orang? Kalau tukar senario, orang tua kan, kencing sepah, berak sepah, asyik menangis je, dia pun nangis, sikit nangis. Kemudian orang pula kata mak macam tu, apa mak asyik menangis je kan, nangis. Kemudian apa, kepala botak, gigi tak ada, siapa nak bela? Angkat tangan. Kan welfare lah, belas kasihan kan? Tak ada. Kenapa budak jadi tu? Sebab Allah Ta'ala jadikan diri kita ni, dia jadi macam budak tu. Kita seronok. Orang tu gelak gitu, bodohnya kan. Kalau tu sengih cara yang sama dengan gigi tak ada, ya ileum meleleh, tak ada siapa pula jadi macam impress. Wah, comel ni pakcik ni. Pernah dengar? Betul tak? Actually the feeling tadi pun Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita, supaya kita ni jadikan diri mak bapak kita dan orang dewasa ni, supaya budak tadi dapat peluang untuk besar. Maksudnya Allah Ta'ala masih lagi jaga kita. Kita perasan, kita ingat kita sendiri. Dalam perut Allah tak jaga, dah besar tak, impang menjaga. Tapi masalahnya sekarang ni, benda macam ni kan, maksud dia aturan macam ni, manusia kadang tak faham. Dengan sebab itu kita kata datangnya panduan Allah Ta'ala. Maksudnya kita patut takwa, kita dah faham Allah Ta'ala jaga kita. Tapi untuk rasa perasaan tadi, selagi mana tak diberikan latihan, kita kurang beramal. Macam ni masalah ketakwaan. Mana kita kata kita faham takwa tu kena ada, tapi nak takwa macam ni tak erti. Allah Ta'ala belas kasihan bagi kita, dia bagi kita cara untuk bertakwa dengan ibadat-ibadat yang diatur untuk kita. Okey, macam mana kamu mentaati dan macam mana mereka kenal dengan cara berkenaan, mereka kenal macam mana untuk apa? Mereka mendapat hidayah, dan macam mana mereka akan apa? Menjadi seorang yang taat. Obedient daripada Allah Ta'ala. Dia jaminan dia kat situ. Kalau kita kata syurga ni di bawah rahmat Allah Ta'ala, tapi di mana assurance kita, jaminan kita ni akan dapat syurga? Kepada kepatuhan kita. As long as kita kata apa? Ya Allah, inilah aku mampu buat di atas arahan-arahan kau, maka rahmatilah aku. Maksudnya kita dapat assurance berdasarkan kepada apa? Penyerahan kita kepada apa benda Allah Ta'ala arahkan. Allah kata fal yastajibu li. Mana mereka minta pemakbulan kepadaku, wal yu'minu bi. Dan mereka minta apa nak mereka beriman denganku. La'allahum yarshudun, mereka dengan perbuatan berkenaan mereka akan dapat petunjuk. Moga mereka mendapat petunjuk dengan cara tadi. Allah Ta'ala aturkan untuk kita cara-cara berkenaan supaya kita jadi seorang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Hadid ayat ke-9, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah yang mengeluarkan, yang menurunkan ke atas hamba-Nya ayat-ayat yang nyata, liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Allah Ta'ala terhadap kamu adalah amat lembut daripada amat dan amat penyayang. Itu adalah keadaan kita. Jadi ibadat puasa yang kita buat Ramadan ni, dan akan datang kita akan buat lagi, atau ibadat sunat puasa kita buat, ingat bahawa batasan-batasan itu adalah daripada Allah Ta'ala sendiri. Dan matlamat asal puasa itu adalah untuk kita capai ketakwaan.
Rasa Allah Ta'ala perhatikan kita secara berterusan. Dan sebenarnya bukan itu saja, semua ibadat. Yang sekarang kita duduk hadir dalam kelas, rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Mana faham macam tu. Lepas keluar-keluar Allah Ta'ala lihat, tengok lagi. So jadi kita sentiasa dalam surveillance, dan itu cara Allah Ta'ala nak berikan kepada kita faham berkenaan dengan rasa diperhatikan. Itu je. Dan kalau tidak, Allah Ta'ala tak ambil faedah pun dengan apa yang kita buat. Kita tak ambil faedah pun dengan apa yang kita buat sebenarnya. Tapi faedah tu balik dengan apa? Dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Okay, baik. Ada soalan? Tak ada? Tak ada Okay, baik. Jadi insyaAllah kita akan masuk kemudian pada minggu depan. Dah habis puasa Puasa tengah habis. Dan insyaAllah kita akan masuk pada minggu depan berkenaan dengan masalah harta. Masalah harta. Dia sikit lah, sikit berkenaan harta dan sebagainya. Kita akan masuk ke situ. Dan kemudian lepas harta berkenaan dengan bulan-bulan. Okey. Pun sama juga. Mana maksud dia tak ni kan. Mana maksud dia benda yang tak perlu. Hajat manusia. Bila Ansyara kata hajat manusia tu maksud dia keperluan kita. Sakit ke, nak makan ke. Adapun untuk benda lain tak payah. Pasal kita duduk di masjid tadi dah ibadat dah. Walaupun kalau boleh tak payah. Ya, kalau kecuali kata keperluan lah, kita tak ada siapa nak gali kubur kita pergi. Macam dia Aisyah radhiyallahu anha, Nabi temankan Sofia. Sebab Sofia dia perempuan, dia kemudian nak berjalan tengah malam seorang-seorang. So Nabi temankan dia balik. Ada keperluan macam tu. Kalau keperluan yang lain-lain tak payah. Kita kata kalau boleh tinggalkan. Dan tapi normally orang akan batalkan lah. Kalau anda kata keluarga terdekat, mak meninggal, bapak meninggal, mestilah orang kata mana? Iktikaf lagi. Mestilah orang kata biar benar budak ni kan. Mestilah dia balik. Tapi kalau dia kata setakat kawan-kawan dan sebagainya, tak. Kawan jauh. Jadi kalau saudara dekat, mungkin kita kata pembatalan iktikaf tadi digalakkan. Bahkan mungkin ada para ulama kata tak batal lagi. Balik. Tapi hajat lah, bukan lepak-lepak minum kopi tak. Kalau dia belum menguruskan, dia buat. Dia kan kata bukan menguruskan, dia tak payah. Setakat apa lepak tepi tu? Dah buat benda. Kan? Jadi funfair kan? Dia tu macam pegang tiket masuk. Tak payah. Yang penting dia actually benda tu penting untuk dia hadir. Kalau tak hadir tak ni, dan dia kena buat lah. Faham Macam Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi apa Sofia binti Huyai, Nabi temankan dia balik sebab tak ada orang lain dah untuk temankan dia. Faham Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sambungan kursus haji intensif bahagian kedua Sabtu ini 14 September. Hari tu baru ni dah ada kan? Satu first bahagian. Ke tak ada siapa datang? Datang. Okey. Yang tak tahu. Okey. Okey, yang dia tak ni tak apa datang siapa yang ni tengok datang. Walaupun saya tak pergi haji ustaz. Pergi belajar. Ini praktikal. Hari tu yang teori, ini praktikal. Dia tak adalah kita pecahkan kursi suruh tawaf pula. Tak buat kerja tu. Kan? Tadi nak kira di praktikal. Dia akan tunjukkan secara praktikal mungkin apa cara pakai ihram ke Allah alam. Tapi pentingnya datang Ada siapa-siapa nak pergi haji, kita tarik kapal terbang lewat lagi saudara mara kita, suruh datang. Pasal Ustaz Syafizal yang buat kursus haji ni, dia pengalaman berkali-kali pergi dia bawa orang pergi haji. Dan tidak buat benda pelik-pelik. Tak ada suruh kita bayar dam. Kalau datang haid pergi bayar dam, tak ada. Ni ada ustaz-ustaz pelik kan. Datang haid je bayar dam. Itu pelik nama dia kan. Pelik. Ada orang tu datang kata ustaz saya dia cerita dia pakai ihram dari Madinah pergi Mekah. On the way tu datang haid. Sekali dengan bangganya ustaz kata bayar dam. Ustaz ada pasal bayar dam. Kan Aisyah radhiyallahu anha datang haid ketika nak masuk Mekah. Nabi kata dia menangis kan. Pasal orang lain semua boleh buat ibadat, dia tak ada boleh buat ibadat. Tu dia menangis. Nabi kata Nafisti kau Anafisti, adakah kau datang haid? Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, itu adalah Allah Ta'ala tentukan pada anak-anak perempuan Adam. Dia kata, buat semua benda kecuali tawaf. Bersih. Benda dia ni, sehingga sampai pada hasil hijab, dia mandi. Selesai, relax kan tak usah pening kepala. Jadi dia kata macam orang tu datang Mekah dan keadaan haid. So tak dia buat apa? Tunggu dulu, lepak lah. Hotel lah, dia bukan tepi jalan. Kan, ada hotel lah, dia lepak sekejap. Kan, selesai je, tu, bersihkan badan, mandi, dia pergi. Buat apa umrah yang tak dapat dibuat lagi. Tu cara dia, faham? Ni pening kepala ada pergi datang. Ini jadi ustaz-ustaz pelik ramai. Ustaz jadi-jadian. Ustaz wannabe. Kan, ustaz jadi-jadian lah. Ustaz dia bukan tak belajar sangat pun, tapi kadang-kadang dia keluar fatwa pelik-pelik. Jadi dengan sebab itu kita kata pengetahuan tentang haji ni penting. Banyak benda-benda pelik-pelik, kadang orang datang keluar fatwa pelik-pelik. Yang ini tak boleh lah, yang tu tak ni lah sebagainya. Terpijak semut, kena bayar seekor kambing ke tidak. Terpijak, laluan jalan manusia, tiba semut terlintas. Dan kita nak gaji katal sampai dekat kemah atau sampai dekat tempat tu, dia helat kaki. Ada tak? Tahu? Dia cari, ada tak semut mati kat kaki? Dia kata cari, dia bersuruh. Jalan je lah. Kemudian kaki-kaki ada mengu-mengu berada dekat
minggu-minggu berada dekat musim haji tu atau umrah tu kan, udara sana kering, kaki menggelupas. So saya tengoklah kaki balik rumah Malaysia nanti baru betul kan letak lotion. Kan? Sebenarnya tu saya tengok sangat kaki tu. Beri tenung kaki. Allah, beri kaki aku rosak dia kata. Kan? Terus ngarut. Kan? Atau lepas mandi check, apa lagi rambut jatuh. Itu sama, itu benda mengarut lah tu. Kan? Kalau kita sengaja sikat dan sebagainya, ya kita kena. Yang kata benda berkenaan jatuh dengan sendiri, bukan salah kita. Faham? Jelas? Jadi datang. Banyak benda-benda pantang larang berkenaan dengan ihram dan sebagainya. Banyak orang salah faham dan terlanggar. Dan juga actually tak langgar pun dia ingat kena langgar. Contoh macam orang pakai mask. Ini ada 2 tahun lepas. Orang tu pergi sana. Dia actually pasal ketika tu untuk kesihatan. Dia tak boleh pasal dia batuk kan, dia takut orang ni orang, dia tutup mulut dia. Lepas tu datang ustaz ke ustazah ikut dia. Down. Dia telefon saya, dia kata mana kena? Benda tu pasal bukannya kita tutup muka. Niqab. Ni kan panggil niqab. Sebenarnya dia tutup situ untuk apa? Kerana pernafasan tadi. Relax kan, masalah dia. Oh tapi ustaz tu kata benda je saya tidak. Sebenarnya berkenaan kita kata bukan niqab dan bahkan kedudukan kebetulan nak waktu dia pergi tu bukan time dia ihram dah, habis dah. Tapi dia orang tu kata kena bayar dam dan sebagainya. Kelang kabut. Pelik-pelik orang kat sana. Jadi datang. Siapa-siapa ada keluarga dia pergi haji dan sebagainya suruh datang. Okey? Jelas Wallahu a'lam.